bincang macam mana kita boleh selesaikan perkara ini dengan cara yang baik, tetapi dengan perubahan-perubahan yang sewajarnya, ya, untuk kita mengubah perlembagaan. Macam RPM, you nak tukar lembaga pengarah, you boleh tukar hanya 2 antara 6 orang setiap 2 tahun, ya. Jadi you nak tukar lembaga pengarah, you nak tunggu 2 tahun lagi baru you boleh tukar 2 orang. Dia ada 6 orang tau. Jadi you tukar 2 orang, 4 orang tu lagi ada, ya? Jadi kena tunggu lagi 2 tahun untuk tukar lagi 2 orang. Dan tapi pada masa itu mungkin orang yang ditukar 2 orang tu sudah baik dengan 2 orang, so dia tak boleh nak sokong kita. Dan kalau you nak tukar lagi 2 orang, kena tunggu lagi 6 tahun untuk tukar lembaga pengarah. Yang satu lagi tak tukar-tukar langsung tu macam mana? Ya, itu satu, itu RPM yang boleh tukar. Tapi tak boleh tukar juga, kerana orang yang nak dilantik sebagai pengarah kena dapat persetujuan daripada ahli lembaga pengarah. You tak boleh stand for election unless the board agrees that you are standing for, you are eligible. Itu dalam constitution, saya baru baca ni, ya? So itulah saya katakan diktator, kan? Dia buat apa yang ini semua diaturkan oleh orang yang menubuhkan badan-badan ini supaya mereka boleh terus berkuasa ke atas badan-badan itu. Jadi untuk kita nak tukar ni mungkin diorang tak suka, ya. Memang diorang very upset with us lah. Dan diorang akan cuba untuk mengelak daripada apa-apa yang kita nak, mengelak daripada garis panduan, tidak setuju, protes, gunakan negara-negara asing punya pengaruh, pergi buat tekanan kepada kerajaan dan sebagainya, macam-macam mereka akan lakukan. Jadi inilah keadaan yang sebenarnya. Tetapi bagi saya orang yang ada dalam badan-badan itu, jangan kiralah company-company besar-besar yang international. Orang dari Malaysia, ya? Kita ada 6 pengarah dekat MBCP dan kita ada 6 pengarah dari RPM yang menjadi penggiat seni juga, penggiat muzik kita. Kalau mereka boleh menyuarakan perkara ini kepada orang-orang yang asing itu, yang syarikat-syarikat asing, saya rasa ia akan memberikan harapan yang lebih cerah kepada kami untuk mencapai sesuatu persetujuan. Tapi cara yang baik untuk menyelesaikan semua masalah ya adalah secara persendirian. Jangan gunakan kerajaan. Tapi nampak kerajaan sudah tengok benda ni sudah 25 tahun. Jadi kerajaan cuba cakap dengan dia orang macam-macam dan suruh dia buat sesuatu yang boleh memperbaiki keadaan, tetapi mereka tak nak. Siapa nak hilangkan kuasa macam tu? Tak ada siapa, kan? Pasal dia boleh buat sesuka hati mereka. Tetapi mereka kena tahulah ada hadnya. Satu hari nanti you can run but you cannot hide. You will be caught one day lah. So hari ini sudah sampai lah. Dia akan ditangkap. Jadi kita akan cuba kerana mereka ada kawan-kawan juga di dalam sana. Kita akan cuba dan tengok macam mana. Kalau kita boleh berharmoni dengan mereka, apa salahnya kita dapatkan satu pencapaian, satu kata sepakat yang boleh kita bawa ke masa depan yang lebih adil, di mana suara majoriti akan didengar dalam setiap badan yang ada, bukan suara minoriti, ya. Okey, ada apa-apa soalan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Zaidi. Bukan saya Zaidi apa kacak kat belakang tu. Zaid Zaidi. Saya selaku timbalan 3 PM. Ini tak pasang. Dia pasang just maintain rapat ya. Hello, lagi. So untuk abang daripada utusan tadi, rasa pasal tahu sudah bertahun-tahun kita dengar macam broken record, kita penggiat seni banyak komplain apa semua tu. Tapi yang ni buat kali pertamanya